Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Wajihah binti Muhammad Syahari. Ni dua orang lagi ni mak saya Nur Suhada binti Syuib. Ini ayah saya Muhammad Syahari bin Abdul Rahman. Hai. Okay. Ni kita beranak bertiga ni nak buat review buku. So ni Umi nak buat review buku apa? Semua buku tentang surah Al-Fatihah. Wow, okay, habis. Overcoming life's disappointments. Wow. Itu kitab ke? Bukan. Sebab penulis dia Ahlul Kitab. Sebab akak dah selalu nampak Abi baca kitab. Okay. Kita ambil buku bahasa Inggeris. Okay. Saya pula nak review Diary of a Wimpy Kid dan komik dokumentari Tun Dr. M. Supaya saya boleh jadi macam mak saya lah. Okay. So kita mula dengan siapa dulu ni? Som. Ini banyak tu, habis start dulu lah. Okay, fine. Umur sekejap je. Tak kisah. Okay. Siapa ni? Okay. Nah. Habis start dululah. Nabi Kalam. Habis tak duduk lah. Macam ni. Sekejap. Okay. Assalamualaikum. Buku ni ditulis oleh Harold S. Kushner. Overcoming Life's Disappointments, mengatasi episod kekecewaan dalam hidup. Saya suka baca buku ni sebab ditulis oleh seorang rabbis, seorang pederi ahli akademik tetapi pederi Yahudi di Amerika. Sebab saya pilih buku ni untuk dikongsikan sebab saya pilih buku ni untuk saya baca adalah saya nak tengok macam mana cerita Nabi Musa, sebab buku ni mengenai Moses alaihi salam, Nabi Musa, pada pandangan Rabbi sendiri. Ahlul Kitab ni bukan zaman Nabi je. Ahlul Kitab ni sampai sekarang pun ada orang yang profesor dalam bidang kitab Taurat yang dah diubah tu. Jadi bila baca buku ni, saya dapat lihat sudut pandang bagaimana cerita Nabi Musa dari perspektif ibrah lah kalau dalam bahasa kita ni. Macam mana cerita Nabi Musa yang banyak bersabar mengalami pelbagai siri kegagalan akibat daripada kerenah Bani Israel telah disingkap oleh penulis inilah. Kita tahu ya, banyak perkara yang merosakkan dalam kitab Taurat milik orang Yahudi sekarang ataupun hari dulu disebut Israiliyat. Tetapi ada beberapa perkara yang sama keterangan dengan Al-Quran. Jadi tuan-puan kalau nak baca buku ni pun memang kena tahu dulu cerita daripada Quran. Kalau tidak, kita ibarat menyelam tapi tak ada bawa pelampung lah. Jadi agak berbahaya kalau baca buku-buku macam ni. Tapi asas tentang maksum, apa cerita yang sebenar dalam Quran, kalau tak tahu, kejap lagi terbabas lah. Tetapi kalau kita dah ada asas kukuh tentang cerita Nabi Musa dalam Quran, jadi kita tak takut dengan buku-buku macam ni. Bahkan kita boleh bersembang dengan orang Yahudi dan kita tahu sudut pandang Quran punya version. Quran punya keterangan subhanallah lebih hebat. Saya percaya lebih hebat. Tetapi itu tidak bermakna kita boleh remehkan sudut pandang orang lain kepada cerita Nabi Musa dalam kitab mereka. Dan saya membayangkan kalaulah diorang ni baca Quran dan melakukan apa yang mereka lakukan pada Taurat yang milik diorang, namanya tadabbur. Saya rasa siapa tahu kan diorang boleh masuk Islam ya. Bahkan Quran pun sebut akan adanya Ahlul Kitab ya, yang akan memeluk Islam bila datangnya Isa ibnu Maryam. Okeylah, kita tak banyak masa. Saya sebutkan beberapa quote yang menarik daripada penulis. Contoh ya, this is not really a book about Moses. It is a book about you and me. And what we can learn, masa ni lah lalat nak masuk ya. And what we can learn from the life of Moses. Isu besar Nabi Musa ni menurut penulis ini, isu besarnya adalah the ability to dream,
the ability to go on bravely when those dreams don't come true. It is a book for all of us who have to deal with people who don't appreciate us, whether at home or at work. Moses had to deal with an ungrateful people for 40 years. 40 tahun Nabi Musa berurusan dengan orang yang tak hargai pun perjuangan baginda. Dan penulis ada sebut quote yang lain, menarik jugalah. History always written by winners. So most history books are about people who win. Tetapi Musa ni sebaliknya. Kita akan banyak belajar daripada Musa, bukan kisah baginda menang. Sebab nak cari kisah Nabi Musa menang kat mana? Sebab kisah Nabi Musa tidak berakhir dengan kekuasaan. So the greatest of people, cerita Nabi Musa adalah cerita the greatest of people who learn to deal with failure, rejection, bereavement and serious illness. Okay, lagi antara quoted dia menarik lah kan. Okay, moderator tak tanya soalan, kita cakap je lah. Moses gifts of leadership. Sikit lagi moderator. Moses gifts of leadership. Benda paling hebat yang Allah bagi pada Nabi Musa di sudut kepimpinan is not, ni dia punya statement lah, menarik lah bagi saya, bukan minda lah. It's not only the heroism of the leader who struck off slavery's chains and parted the Red Sea, but his perseverance and loyalty of the leader who remains committed to his goals even when the people for whom he is working fail to appreciate him. Okay. Dan last kali lah, banyak sebenarnya, memang motivational punya approach lah, tapi kita dapat lihat mereka yang kita tahu banyak cerita karut marut daripada surah Iliyad ni, tetapi at least kan kita boleh lihat sudut pandang mereka yang positif kepada Musa. The most valuable lessons we can learn from Moses comes not from his success but from his failures. Okay lah. Dan satulah last kali yang menarik, dia ada sebutlah kenapa mukjizat Nabi Musa tular. Moderator tahu tak? Mukjizat nombor 1 Nabi Musa ni ular. Sebab ular ni dia selalu tukar kulit 4-5 kali setahun. Dan dia bukan tukar kulit sebab faktor tukar kulit tu maknanya mungkin masalah cuaca, mungkin masalah makanan banyak sangat menyebabkan proses tukar kulit tu berlaku. Jadi menurut beliau lah, banyak falsafah boleh dipelajari daripada mukjizat ni, iaitulah ability to change and transform themselves. Faktor untuk berubah kena datang daripada diri sendiri. Inilah masalah Bani Israel. Diorang tidak mahu memilih untuk berubah. Diorang tidak belajar daripada snake, yang mana snake itu adalah haiwan yang boleh mengubah, yang mengalami transformasi kulit, perubahan kulit pada 4 hingga 5 kali setahun, dan dia akan bergeser pada batu. Jadi batu tu keras, tetapi itu diperlukan untuk bertukar kulit. Jadi pendekatan Nabi Musa memang keras, tetapi that is the only way you can grow and shed that new identity. Itulah bunyi bahasa Inggeris saya. Terima kasih moderator. Terbelit-belit dan lidah habis Ustaz Aisyah itu lagi saja. Okey, sekarang ni kita bergerak kepada terima kasih kepada Tuan pula. Apa kata saya panggil kamu Ustaz? Okey, Ustaz. Ya, baiklah. Terima kasih moderator Ustazah Fatihah. Okey, Umi pula Mungkin Fadiah boleh selit. Fatiha kan ada 2 buku. So kakak dululah. Akak dulu. Kakak review satu. Okey, lepas tu lepas Umi akak review lagi satu. Okey, so saya akan review Diary of a Wimpy Kid. Yang ni lah gitu belakang gitu. Okey. So Diary of a Wimpy Kid, the deep end lah dia punya siri, dia punya tajuknya Dia Diary of a Wimpy Kid ni dia dah popular dah sebenarnya. Lepas tu dia ada siri-siri dia. Ni Wimpy Kid first. Dia sampai 14 kot, tak silap saya, tak tahulah. Tak ingat. Okay. So
buku ni dia pasal ada sekeluarga nama dia Hefley kot nama dia. Sebab saya tak banyak baca buku Wimpy Kid ni. Okey, apa saya nak cakap tadi? Okey, okey. So ni Hefley tadi tu dia Hefley tu ada mak, ayah, ni budak ni nama dia Greg, yang abang ke adik tak tahulah saya. Abang dia Roderick. Lepas tu adik dia kecil sangat dia. Kepala dia lagi besar lah. Manny nama dia. Kecil ketot. Okay. Ni Hefley ni dia bergerak, dia pergi camping. Mula-mula dia apa nama? Dia naik camper van yang bapa saudara dia bawa. Lepas tu dia pergi camping lah. Dia orang asal tak tahu nak pergi camping kat mana. So dia orang pergi je lah, berhenti kat satu sungai nak berenang. Berenang. Okay. Ni review ke apa ni? Okay. Review lah. Macam mana? So, apa lepas baca buku ni rasa best ke? Best. Sebab apa best? Yang paling best sebab dia punya cover tu. Tak saja. Okay, dah. Okay. Dia tunjuk keluar dalam ni. dia macam tulis buku tangan tu. Sebab dia beli ke orang hadiah? Beli. Umi beli kat MPH. Lepas tu apa nama buku ni? Apa? Buku ni dia saya fikir apa tadi? Seronok sebab apa? Seronok. Apa yang saya fikir adalah yang ni dia boleh jadi buku panduan untuk kalau kita nak pergi camping, sebab dia ada semua benda yang kita nak dalam ni. Adalah sikit lah, ada sikit lah. Ada lagi sikit, sebahagiannya tak adalah dalam buku ni. Kalau nak pergi camping, Umi boleh lah bawa buku ni kan. Okay. Lepas tu dah. Okay, Umi pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi ulasan buku Tiga Beranak pada kali ini, saya memilih untuk mengulas tentang 4 buah buku berkenaan dengan surah Al-Fatihah yang saya baca pada bulan Januari tahun 2021. Jadi tema untuk Januari saya memang Al-Fatihah, disebabkan ni adalah awal tahun. Dan juga saya rasa dah lama beli buku-buku ni, tapi mungkin belum dibaca secara khusus. Jadi saya pun ambil peluang. Buku pertama yang saya baca adalah bertajuk Samudra Al-Fatihah, tulisan daripada B. Arifin. Ini juga adalah daripada buku seberang daripada Indonesia. Saya baca, seingat saya baca yang awal ni dah beberapa tahun yang dulu, sebab nampak dah ada highlight apa semua. Tapi kemudian saya berhenti, kemudian saya baca balik semula dan Alhamdulillah dah habis. Seperti yang kalau siapa yang pernah membaca buku-buku B. Arifin, beliau adalah Allahyarham adalah salah seorang kita kata tokoh agama di Indonesia di seberang. Selepas dikatakan selepas Hamka, antara penulis yang profilik yang menulis tentang ilmu-ilmu agama ini yang mendapat perhatian umum adalah B. Arifin ini. Walaupun mungkin di Malaysia agak belum terkenal. Dan nak kata apa kalau saya tulis dekat Goodreads tu, saya nak kata bila saya baca buku ni, dia ala-ala Hamka tau, tapi dia tidaklah sehamka. Itu dia punya word dia lah. Sebab dia untuk surah Al-Fatihah yang sangat pendek, 7 ayat itu, buku ni agak tebal. Ya, untuk menghurai ghairil maghdubi alaihim tu saja pun dia mengambil contoh yang sangat banyak, ya. Dia mengambil ulasan yang sangat panjang lebar berkenaan dengan sejarah Yahudi, sejarah Nasrani. Jadi dia bukanlah benda yang bersifat tekstual tafsir semata-mata, tetapi B. Arifin mengambil pendekatan ada di sana ciplakan daripada tafsir-tafsir dan juga ada hukum hakam yang dibahaskan, tapi dalam masa yang sama juga turut dimuatkan adalah tadabbur dan juga refleksi, malah fakta yang pelbagai. Dia dah jadi macam ada masa tu, mungkin ada masa yang saya mungkin skip juga sebab kadang-kadang dia terlalu panjang dia punya huraian dan juga penjelasan. Dan kemudian pergi pula kepada surah Al-Fatihah, membuka mata batin dengan surah pembuka. Ini adalah tulisan daripada Ahmad nak sebut pun Ahmad lah ni sebenarnya, Ahmad Khojim.
Dan rupanya beliau juga adalah salah seorang penulis yang agak terkenal di Indonesia. Kalau kita tengok dekat Goodreads, ada banyak buku beliau ditulis, walaupun sebenarnya beliau bukanlah berasal dari bukanlah yang orang yang betul lah ya. Walau ini ya, rupanya beliau juga ada menulis tafsir mutakhir surah terakhir. Dan yang menariknya bila kita tengok latar belakang penulis ini, beliau bukanlah orang yang mempunyai latar belakang bidang pendidikan agama secara formal. Dia membesar di pesantren, dia membesar di suasana tu, dan minat beliau yang mendalam kepada bidang keagamaan sebab kita tengok ni, saya tengok kat dalam ni dia bidang pertanian, dia mengajar dan pencen. Lepas pencen dia makin banyaklah menulis. Dan buku ini kalau dibanding dengan B. Arifin lebih semasa, dan yang kedua lebih tajam. Dia agak kritikal terhadap beberapa isu. Contohnya macam tafsiran ayat terakhir surah Al-Fatihah, yang mana kebanyakan kita akan terus mengatakan bahawa al-maghdubi alaihim tu adalah golongan Yahudi, dan ad-dallin itu adalah golongan Nasrani. Beliau hujah balik mengapa kita tidak boleh ambil semata-mata kata itu ayat itu ditujukan hanya kepada mereka sahaja. Dia cuba mengeluarkan balik apa sifat-sifat Yahudi, apa sifat-sifat Nasrani yang sebenarnya sangat banyak ada juga pada diri kita sendiri. Jadi dia agak tak berlataklah setebal B. Arifin, tapi dia ala-ala B. Arifin tapi lebih ringkas dan lebih tajam, lebih kritikal, sebab ini lebih semasa berbanding dengan B. Arifin yang sudah agak lama terbitannya. Kemudian saya pergi kepada Rahsia Al-Fatihah. Ini adalah kumpulan kitab-kitab turas yang telah dikumpulkan yang menafsirkan tentang bercakap tentang surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita nak sumber yang sahih berkenaan dengan surah Al-Fatihah, tanpa kita perlu merujuk buku-buku yang kitab-kitab yang mungkin kita tidak ada capaian dan juga mungkin masalah bahasa dan sebagainya, maka buku ini sangat bagus untuk golongan awam macam saya ni yang mungkin tidak dapat membaca kitab-kitab Arab yang besar. Jadi dia telah menghimpunkan terus kitab-kitab maksur tu, dan dia juga ringkas lah sebab tu tak berapa ni, sebab dia compile apa hukum dia, kenapa macam ni, apa tafsir daripada kitab-kitab. So dia terus compile begitu sahaja. Jadi inilah buku yang saya rasa penuh dengan fakta. Dia tak ada sangat tadabbur gitu, refleksi ke apa, tak ada. Dia memang menghimpunkan fakta-fakta yang sangat banyak. Ahmad Qasim tadi dia setiap chapter dia ending dengan doa doa yang berkait dengan ayat surah Al-Fatihah tu yang boleh kita amalkan dalam kehidupan, which is sangat menarik lah saya kira. Dan yang terakhir adalah buku ini, buku terbaru daripada Tadabbur Center dan juga Al-Khalidi, Global Resources, Membina Kekuatan Jiwa Melalui Surah Fatihah. Okey, ni buku dia, Membina Kekuatan Jiwa Melalui Surah Fatihah. Dan saya boleh simpulkan bahawa buku ini telah menghimpunkan ketiga buku yang saya baca tu dalam format buku yang begini. Dalam ni dia ada fakta, dia ada rujukan kepada kitab-kitab, dia ada hukum, dan dalam masa yang sama dia ada refleksi dan tadabbur. Jadi walaupun dia tidaklah sepanjang kepada B. Arifin dan juga Ahmad Qasim ini, tapi sangat-sangat handy dan sangat mudah dibaca, sangat menarik sebab semua halaman dia berwarna, dan juga format persembahan dia juga sangat menarik saya kira, menyebabkan kalau kita duduk tu kalau siapa yang memang adalah avid reader, selalunya in one sitting dia boleh habis lah buku begini. Dan dia juga menyentak, walaupun kita mungkin kata setengah buku yang terlalu ringkas tu dia tak sentak kita punya emosi, tapi buku ini ada elemen tu sebab dia bukan sekadar memberikan kita buah apa yang kita boleh dapat tu, dia nak cuba relatekan dengan kehidupan kita sendiri. Contoh dia lah paling mudah ni, dia kata kat dalam ni, kita baca surah Al-Fatihah berapa kali sehari kakak? 4 5
Okey, 5 kali dalam setiap kali solat. 5 solat. Setiap solat tu kan kita ada rakaat. Jadi sebenarnya Okay, 10. kan salah. 4, 4, 3, 4. 17 kali kita baca dalam sehari surah Al-Fatihah ini. Adakah kita telah memberikan hak kepada surah ini untuk difahami dan untuk dihayati? Benda itu yang menyebabkan saya mengambil kesempatan untuk membaca buku-buku tentang surah Al-Fatihah ini yang saya rasa sangat banyak input baru yang saya dapat dalam umur yang hampir mencecah 35 tahun ini, mengulang-ulang surah Al-Fatihah. Tetapi tidak berapa faham sebenarnya apa yang nak disampaikan oleh setiap ayat yang diulang-ulang 17 kali sehari itu. Saya sangat menyarankanlah untuk kita semua, kalau kita nak start untuk mendekati Al-Quran, start untuk bertadabbur, untuk baca tafsir dan sebagainya, seelok-eloknya startlah dengan surah Ummul Quran ini, surah yang menjadi pembuka, menjadi kunci kepada kita untuk memahami Al-Quran. Itu saja. Ada soalan? Ada. Okey. Kenapa Abi dengan Umi selalu baca buku Indonesia? Bagus soalan. Okey. Abila jawab. Abi. Tapi jawab dululah. Indonesia dengan Malaysia, kajian mendapati orang Indonesia lebih rajin membaca. Jadi kita orang Malaysia kena belajar daripada orang Indonesia. Dan banyak membaca menyebabkan diorang punya kemampuan mendapatkan kitab-kitab dari Arab tu pun laju. Jadi bila diorang dah dapat kitab-kitab tu, diorang terjemah. Jadi kakak boleh nampak dekat almari Abi tu yang Indonesia lagi banyak daripada Malaysia yang bersifat terjemahan. Mana kitab dia? Yang bersifat terjemahan, tengok tafsir Sya'rawi Indonesia, tafsir fi Zilalil Quran, yang tu alhamdulillah Malaysia. Tapi dulu Abi pernah ada dulu, tapi sebelum Datuk Yusof Zaki tu terjemah, memang Abi guna yang Indonesia. Lagi itu Safatul Tafasir Indonesia, Tafsir Al-Quran As-Sa'adi Indonesia. Al-Misbah bukan terjemahan, Al-Misbah memang daripada Indonesia. Tafsir Al-Azhar memang Indonesia. Al-Marawi alhamdulillah Malaysia, DBP. Jadi itulah nak katanya, itu dari pengalaman Abi dalam dunia tafsir lah. Umi tak tahulah macam mana dia punya perspektif. Yelah, samalah, sebab ini adalah kebanyakan buku agama memang kita boleh dapat terjemahan daripada Indonesia lah, buku-buku yang daripada kitab Arab tu, sebab dia orang cepat terjemah. Satu lagi kakak kena ingat, Indonesia kan besar, jadi penduduk dia ramai. Tapi ramai saja, tapi kalau tak dia pun tak efektif, tak efisien dalam membuat terjemahan, tak mungkin menyebabkan buku dia orang tak banyak. Tapi sekarang ni memang dia orang sangat efektif. Walaupun buku-buku bahasa Inggeris, buku-buku bahasa Inggeris yang dijual dengan sangat global secara meluas di seluruh dunia, dia orang antara yang paling cepat untuk terjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi sebab bahasa dia orang adalah bahasa kita, jadi menyebabkan sebab Malaysia tak banyak terjemah, jadi kita akan banyak dapat daripada sumber Indonesia. Tapi apapun sebenarnya Malaysia dengan Indonesia ni adalah serumpun. Kita masih lagi bercakap bahasa yang hampir kurang sama. Kita masih berada di ranah Nusantara yang sebaik-baiknya kita sama-sama manfaatkanlah, bukannya kita nak kena gaduh pula ke siapa paling banyak, siapa dan sebagainya. Tapi kita adalah saling bantu-membantu, saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain. Okey. Okey, panjangnya hujah. Okey. Next. Oh ya, okey. So saya lagi sekali saya review 2 buku kan. So saya tak nak cerita macam tadi lah, panjang lebar betul. Okey. Ni komik dokumentari Tun Dr. Mahathir. M dia tulis M kat sini. Okay, so di dalam buku ni dia ada cerita pasal yang Tun M tengoklah ya video ni. Iya benar, tak payah lah. Okay, sabar. Okay. Tolong dari atas, sabar. Okay. Each Avenue. Biasalah. Menyokong ni. Nah, terus. Okay. Ni dalam ni dia ada cerita yang pasal kehidupan Dr. Tun M. Dia macam dari kecil sampai besar. Dia dari sekolah menengah jadi college. Biografi sejarah. Sampai dia jadi Perdana Menteri untuk ke-7. Yang ke-7.
Jadi lepas Umi beli buku tu, apa yang menyebabkan kakak rasa kakak nak baca buku tu? Sebab Baca kan? ada lebih kurang sebab ada sikit akak tak apa-apa faham. Okay. Kenapa kakak baca? Sebab dia ada sejarah ni lah. Lepas tu dia ada adalah juga benda politik yang kakak tak apa faham, dan ada jugalah yang kakak tak tahu. Dan semua yang ada dalam buku ni kebanyakannya saya tanya pada Umi. Umi. Jadi sejarah ni dia best kalau pendekatan dia macam komik kan. Barulah seronok belajar tentang Perdana Menteri Malaysia. Tapi Jadi kalau satu pengajaran yang kakak dapat daripada kakak baca buku komik ni, apa benda yang kakak belajar daripada Tun? Agak-agak akak tangkap tak ikan nama dia pengajaran. Okay. Okay, sekejap. Akak tangkap. Dapatlah kakak beritahu apa je yang paling last? yang kakak dapat daripada buku ni. Apa yang kakak dapat? Okay, yang kakak dapat daripada buku ni adalah akak baru tahu yang sebenarnya orang Melayu ni bila datang je pedagang-pedagang daripada luar negara, orang luar negara tu dia kahwin dengan gadis Melayu. Itu yang sebab muka kita ni macam orang India lah, orang Cina lah, macam saja. Maksudnya ada pencampuran lah. Percampuran. Genetik. Dia macam ada darah luar negara dalam. Itu Tun M yang kata lah. Tak. Keluarga, Penulis kot, penulis. Keluarga Tun M sendiri pun kan. Tun M Dia kan kata dekat dalam ni dia kata Tun M ni dia pernah ada keturunan orang India. Betul. Okey, faham. Dan dia orang Kedah. Sudah. Boleh tutup. Okay. So itu saja daripada kami 3 beradik ni. 3 beradik pula, 3 beranak. Silap pula. Nantikan Februari. So wabillahi taufiq wal hidayah. So bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.